Assalamualaikum dan salam sejahtera dari World Trade Center Kuala Lumpur bersama saya Ehsan Dahlia dan ini agenda awani. Penderitaan rakyat Palestin yang berterusan menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel ternyata meruntun hati kita semua. Sanggupkah dunia melihat kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa, kanak-kanak yang derita akibat cedera, atau kanak-kanak yang menemui ajal sebelum sempat berjalan jauh di dunia, atau wanita yang hilang imam untuk bergantung dengan sengsara di bumi dan tanah sendiri, atau kerakusan orang lain untuk menakluk bumi. Israel perlu hentikan serangan mengancam nyawa serta keselamatan penduduk Palestin, terutamanya warga emas, wanita dan kanak-kanak. Zionis juga perlu bertanggungjawab atas semua yang berlaku di Palestin. Muslim Imran, pengerusi Pertubuhan Kebudayaan Palestin, bersama-sama saya menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam Ihsan. Ya, Muslim, sebagai permulaan untuk kita faham bagaimana deritanya dan juga bagaimana keadaan situasi terkini, kalau Muslim boleh ceritakan, terutamanya untuk rakyat Palestin, kanak-kanak, wanita dan juga orang tua, warga emas yang berada di sana. Okey, Ihsan. Situasi yang berada di Palestin sekarang tidak mula tahun 2021. Kes ini bermula masa kumpulan-kumpulan pengganas dan kumpulan-kumpulan pelampau Zionis menyerang tanah Palestin dan bina negara haram Israel. Pada tahun 1948, kumpulan-kumpulan ini sudah rampas tanah Palestin dan hancurkan lebih kurang 500 kampung-kampung dan bandar-bandar di seluruh Palestin, dan mereka bina negara haram Israel yang berkembang dan telah menjadi rejim apartheid sekarang. Apa yang berlaku di Gaza adalah satu masalah antara banyak masalah yang rakyat Palestin sekarang hadapi. Israel menyerang Gaza, tetapi mereka sekarang juga diusir rakyat Palestin di dalam Israel sendiri. Mereka menyerang Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di tebing barat, dan kalau mereka ada peluang juga mereka akan menyerang rakyat Palestin di luar negara juga, di Lebanon, di Syria dan lain-lain. Jadi ini tabiat rejim Israel, rejim apartheid ini, rejim yang kejam, yang amat jahat. Muslim, ini mungkin soalan biasa, tetapi pemahamannya perlu jelas. Kita nak tahu, kalau Muslim boleh terangkan, siapa rejim Zionis, siapa Israel dan siapa pula pejuang Hamas? Okey. Sekarang konflik yang ada di Gaza, orang luar ingat antara Hamas dan Israel sahaja. Tetapi konflik ini ataupun perang ini antara rejim Zionis Israel dan seluruh rakyat Palestin. Nanti saya akan bincang macam mana. Israel dibina oleh kumpulan-kumpulan pelampau dan kumpulan-kumpulan Zionis, ultranationalist Zionis yang bermula di Europe. Masa mereka berada di Europe, negara-negara Europe sebelum Perang Dunia Kedua membunuh ramai orang Yahudi dan buat diorang racist, banyak racism di sana. Jadi bila kumpulan Yahudi migrate dan pindah daripada Europe ke Palestin, pengikut ideologi Zionisme cuba bina negara yang baru di Palestin. Mereka kata ini negara yang tidak ada rakyat untuk rakyat yang tidak ada negara. Dan tahun 1947 serangan mereka atas rakyat Palestin bermula masa bulan November sampai bulan Mei 1948, 6 bulan mereka buat ethnic cleansing. Mereka bunuh rakyat Palestin, usir rakyat Palestin dan rampas tanah dan kota-kota di dalam Palestin. Dan masa 14 Mei 1948, Perdana Menteri mereka
mendeklarasi Israel sebagai satu negara yang berdaulat. Daripada tahun itu sampai sekarang, negara Israel mencuba meluaskan kawalan mereka di seluruh Timur Tengah. Mereka rampas tebing barat, rampas Gaza, rampas selatan Lebanon, rampas Golan Heights dan rampas Sinai di Mesir. Dan mereka sampai sekarang masih menyerang Damaskus, menyerang di Lebanon, dan mereka ingat boleh menjadi Israel Raya. Israel Raya itu negara ataupun kuasa terbesar di Timur Tengah, ataupun itu yang mereka harap. Israel Raya boleh kawal seluruh Timur Tengah. Di Palestin mereka guna kuasa senjata, di luar Palestin mereka guna normalisasi. Itu rejim Israel. Rejim Israel ada nuclear power, 200 nuclear warheads. Rejim Israel ada bantuan senjata daripada Amerika, $3.8 bilion setiap tahun daripada Amerika Syarikat. Rejim Israel dikuasai oleh kumpulan-kumpulan kanan, kumpulan-kumpulan pelampau sebagai Ben Gvir, Netanyahu dan lain-lain. Dan mereka di dalam Israel sendiri ada apartheid terhadap orang Yahudi yang bukan daripada Barat. Orang Yahudi Afrika contohnya, ataupun orang Yahudi Arab yang berasal dari negara Arab. Mereka juga rasa sistem apartheid ini. So, jadi boleh bayangkan macam mana nasib rakyat Palestin yang ada di bawah Israel. Jadi rejim apartheid ini setiap tahun menyerang rakyat Palestin di tempat-tempat yang lain yang dijajah pada tahun 1967 kerana mereka mahu usir rakyat Palestin dan kuasai dan mengawal tebing barat dan Gaza. Itu tabiat rejim Israel. Ini Israel. Di Palestin, di Gaza dan tebing barat, dan sekarang di bandar-bandar Arab di dalam Israel, ada rakyat Palestin. Rakyat Palestin lebih kurang 14 juta, 7 juta di dalam Palestin, 7 juta di luar Palestin. Yang berada di dalam Palestin, ada 2 juta di Gaza. Mereka dikepung di Gaza selama 15 tahun. Blockade, economic sanctions, four wars, perang ini perang keempat ke atas Gaza, dan mereka dianggap sebagai teroris oleh Israel dan kawan-kawan Israel, contoh Amerika Syarikat dan beberapa negara Barat. Dalam mata mereka, seluruh rakyat Palestin teroris, bukan sahaja rakyat Palestin di Gaza ataupun kumpulan perjuangan Palestin, pergerakan perjuangan Palestin macam Hamas, Islamic Jihad dan lain-lain. Gaza adalah satu tempat yang serang balik. Kalau Israel menyerang Gaza, Gaza serang balik. Gaza mempertahankan tanah mereka, mempertahankan rumah-rumah mereka. Jadi Israel tidak boleh terima. Di tempat lain, di tebing barat, di bandar-bandar Arab di dalam Israel, rakyat Palestin tidak ada senjata. Tidak ada kuasa perlawanan untuk mempertahankan rumah mereka dan tanah mereka cara yang Gaza buat. Jadi mereka protes, selalu protes. Kalau kita tengok bulan lepas, masa bulan Ramadan, umat Islam di Palestin protes di Masjid Al-Aqsa, protes di Sheikh Jarrah, dan mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa walaupun tidak ada senjata. 500 orang cedera di dalam Masjid Al-Aqsa masa tentera Israel serang Masjid Al-Aqsa sendiri. Jadi ini rakyat Palestin. Hamas adalah satu kumpulan politik yang terbesar di Palestin. Tahun 2006 Hamas masuk pilihan raya dan menang besar. Mereka kumpulan Hamas menang lebih kurang 64% pilihan raya 2006. Selepas itu Presiden Abbas tidak buat pilihan raya lagi. Jadi kumpulan Hamas adalah kumpulan politik dan pergerakan perjuangan yang ingin membebaskan Palestin dan mempertahankan rakyat Palestin. Sama macam kumpulan-kumpulan yang lain juga, Islamic Jihad, Popular Front, Democratic Front,
bukan sahaja kumpulan Islamis, tetapi ada kumpulan leftist, kumpulan komunis juga, interestingly, di dalam landscape politik Palestin. Semua mahu membebaskan Palestin. Tapi untuk Israel, dalam mata Israel dan Amerika Syarikat, kumpulan-kumpulan ini semua teroris. Ya. Muslim, kalau Muslim boleh kongsikan bagaimana perjalanan seorang anak muda, pemuda di Palestin melalui kehidupannya dari kecil sehingga sekarang. Apa yang dilalui dan bagaimana sokongan dalaman dan juga nurani sebagai seorang pejuang rakyat Palestin itu? Rakyat Palestin menderita. Di mana-mana mereka ada, mereka menderita. Rakyat Palestin yang berada di Gaza contohnya, mereka ada di dalam satu lokap, satu penjara yang terbesar di seluruh dunia. 2 juta orang ada di dalam satu semenanjung yang sangat kecil, 365 km square, sangat kecil. Mereka tidak boleh keluar daripada Gaza, tidak boleh masuk ke Gaza, sangat susah. Kadang-kadang ada orang yang keluar, tapi sangat susah. Kalau mau pergi hospital di luar Gaza, susah. Ramai orang, lebih kurang 500 rakyat Palestin sudah meninggal dunia kerana tak dapat pergi hospital di Mesir selama 10 tahun yang lalu. Kalau mereka mau pergi belajar, kadang-kadang mereka tak dapat keluar belajar kerana Israel selalu kepung Gaza and impose blockade. Itu di Gaza. Dan setiap 2-3 tahun Israel menyerang Gaza. Dalam satu perang kadang-kadang 3,000 meninggal dunia, orang syahid. Sekarang sudah ada 212 syahid pagi tadi. Mungkin sekarang nombor syahid syuhada sudah meningkat. Itu situasi rakyat Palestin di Gaza. Kalau di Tebing Barat, saya berasal dari Tebing Barat. Saya lahir di sana, saya hidup di sana, saya nampak intifada pertama, intifada kedua. Di Tebing Barat, kita rasa kita hidup dalam apartheid, sistem apartheid. Tentera Israel ada di dalam Tebing Barat. Penjajahan Israel ada di dalam Tebing Barat. Di Gaza, penjajahan Israel sudah keluar tetapi blockade. Di Tebing Barat, Presiden kita perlu permit kalau mau keluar daripada Palestin. Kalau beliau mau keluar daripada Ramallah ke Amman, beliau harus dapat permit dari Israel. Banyak kali Perdana Menteri Palestin di Ramallah berhenti kerana tentera Israel stop beliau di checkpoint. Kita pernah ada syahid satu menteri yang ditembak oleh tentera Israel di Ramallah. Situasi di Tebing Barat tidak beza daripada situasi di mana-mana negara apartheid ataupun penjajahan tentera. Penjajahan kolonialisme Israel masih menyerang rumah-rumah kita, suka hati mereka. Kalau mereka mahu tangkap siapa-siapa, mereka tangkap. Tidak peduli kalau orang itu ahli parlimen ke ketua parlimen. Ketua parlimen Palestin pernah ditangkap oleh Israel dan stay dalam penjara Israel 5 tahun. Ketua parlimen Palestin itu bukan rakyat biasa. Di Tebing Barat situasi tidak beza daripada apartheid dan penjajahan kolonialisme. Minggu ini ada 22 syahid di seluruh Tebing Barat kerana mereka protes. Di Tebing Barat tidak ada senjata. Pergerakan perjuangan Palestin tidak ada senjata, tetapi mereka protes. Mereka demonstrate. Israel tembak mereka 22 syahid di Tebing Barat sendiri. Di dalam Israel sendiri, rakyat Palestin juga menderita. Mereka second class citizen. Tahun 2018 Israel keluarkan satu akta baru yang bernama the Nation State Law. According to Nation State Law, rakyat Palestin di Israel tidak boleh angkat bendera Palestin. Mereka tidak boleh guna bahasa Arab di dalam institusi pendidikan mereka dan lain-lain. Mereka dianggap sebagai second or third class citizen. Jadi, ini keadaan rakyat Palestin di dalam historical Palestine. Yang di luar Palestin, 7 juta pelarian Palestin juga menderita. Yang ada di Syria, mereka kena keluar balik selepas perang saudara bermula di Syria. Yang ada di Lebanon, keadaan mereka sangat susah dan lain-lain. Jadi,
mereka menderita, tetapi alhamdulillah kita rakyat Palestin bersabar dan semangat rakyat Palestin sangat tinggi insya-Allah. Kita akan berjuang sampai kita bebaskan Palestin dan kita dapat merdeka. Apa yang Muslim kata itu sangat berat untuk saya dengar, tetapi saya percaya ia lagi berat untuk mereka yang berdepan dengan situasi ini seperti Muslim dan juga anak-anak muda yang lain yang berada di sana. Dan untuk ketika ini, apakah Muslim sebagai anak muda merasakan bagaimana untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB dalam menangani isu ini? Adakah ia dilihat senyap ataupun bagaimana menurut Muslim? Sejujurnya kita tidak harap apa-apa daripada PBB. PBB sudah mengecewakan rakyat Palestin banyak kali. Sekarang juga minggu ini kita ingat PBB akan mengada pertemuan untuk membincangkan, untuk bincang situasi di Palestin. Pertemuan pun tak ada. Meeting. They failed to even have a meeting. Can you imagine? Jadi kita sangat kecewa dan kita tidak ada apa-apa harapan daripada PBB. Yang kita harap adalah negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin umat Islam dan free people of the world. Pemimpin dan tokoh politik yang mendukung dan menyokong perjuangan Palestin, mereka kita harap. Tetapi PBB kita tak harap langsung. Bagaimana Muslim melihat kepada solidariti rakyat Malaysia terhadap apa yang berlaku di Palestin? Saya rasa alhamdulillah tahap solidariti sekarang tengah meningkat di seluruh dunia, bukan sahaja di dalam negara-negara Islam tetapi di negara barat juga. Di Amerika Syarikat sendiri sekarang baru semalam ada satu demonstrasi di Detroit yang sangat besar, yang lebih besar daripada seluruh demonstrasi di seluruh umat Islam. Jadi international solidarity sekarang tengah meningkat. Dan di Malaysia sendiri, alhamdulillah sekarang pemuda-pemudi Malaysia, anak-anak muda semua menyokong dengan semua cara. Ada yang masuk online dan post tweet pasal Palestin, trending di Malaysia selama 1 minggu. Alhamdulillah fokus pada isu Palestin. Walaupun saya faham ada banyak isu ekonomi, politik dan kesihatan yang ada di Malaysia dan di seluruh dunia, tetapi rakyat Malaysia dan umat Islam di banyak negara sekarang fokus pada isu Palestin kerana mereka rasa geram, rasa marah terhadap Israel, tapi tidak ada apa-apa yang substantial action yang boleh buat. Mereka mahu bertindak untuk menekankan Israel, negara teroris Israel, tetapi tidak ada kuasa, jadi mereka guna social media. So in social media, they have been exposing Israeli crime. This is good. Ini sangat penting. Alhamdulillah juga, public opinion has encouraged leaders to take action. Jadi Perdana Menteri sudah mengeluarkan satu statement. Pemimpin politik dan tokoh-tokoh Malaysia juga sudah keluarkan banyak statement. NGO di Malaysia sudah keluarkan statement dan mereka juga melancarkan campaign fundraising, campaign kemanusiaan untuk kumpulkan dana dan membantu rakyat Palestin. Itu sangat penting dan kita sangat hargai apa yang rakyat Malaysia sekarang tengah buat. Solidarity is on the rise. It's a matter of time until Israel insyaAllah ends its occupation. Muslim ramai yang berpandangan perundingan dan juga kesepakatan merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan isu Palestin daripada menggunakan senjata. Tetapi menurut Muslim, adakah ia mustahil untuk dicapai? Saya rasa konflik di Palestin ataupun agresi Israel, serangan Israel atas rakyat Palestin boleh berhenti. Tetapi seluruh dunia kena kerjasama dan gabung untuk bertindak. Kalau negara-negara Islam sibuk dengan perang saudara, dengan political competition, political mileage,
susah. Tetapi kalau negara-negara OIC, contohnya negara-negara OIC, negara Arab Liga, kerjasama dan keluarkan collective effort, kita boleh bertindak dan kita boleh menekankan kerajaan Amerika Syarikat, pemerintah Amerika Syarikat untuk tekankan Israel. Israel tidak kuat. Israel, walaupun Israel adalah kuasa nuklear dan ada banyak senjata, tetapi Israel ada banyak masalah sendiri. Israel ada banyak masalah politik. Kalau kita tengok sekarang dalam dalam tempoh 2 tahun, Israel sudah ada 4 pilihan raya. Dalam tempoh 2 tahun, Israel sudah ada 4 pilihan raya dan sampai sekarang mereka tidak selesaikan masalah politik mereka, tidak boleh bina kerajaan ataupun koalisi kerajaan yang stabil. Dan di dalam ekonomi mereka ada banyak masalah juga. Israel punya tourism sekarang hancur, kosong. Selepas perjuangan Palestin ataupun pergerakan perjuangan Palestin melancarkan roket dan fire attack on Israel, tourism dah jadi kosong di Israel. Ekonomi mereka juga, siapa mau berlabur di Israel kalau ada masalah macam ni? Laburan internasional juga kosong sekarang, akan turun sangat. Jadi Israel ada masalah politik, ada masalah ekonomi dan ada masalah sosial. Itu yang lagi susah juga, lagi penting. Israel adalah rejim apartheid, bukan sahaja dengan kaum Islam, umat Islam ataupun kaum Kristian Palestin di Israel. Israel adalah negara apartheid dengan kaum Yahudi mereka yang berasal dari Afrika, yang berasal dari negara Arab, yang religious dengan yang bukan religious. Identiti negara Israel sekarang sangat kritikal. Orang sekular sekarang ada banyak masalah dengan orang religious. Jadi kenapa Netanyahu tidak berjaya bina satu koalisi yang stabil? Kerana kumpulan-kumpulan politik kanan yang sekular tidak mahu kerjasama dengan kumpulan-kumpulan politik kanan yang bukan sekular. Jadi Israel ada masalah sosial juga. Dan of course, rakyat Palestin yang ada di Israel tidak akan terima hak mereka ditindas oleh Israel dan mereka akan selalu buat intifada. Satu intifada selepas satu. Jadi Israel ada 3 masalah ini dan saya rasa tidak lama lagi rejim apartheid Israel akan jatuh. Sama macam rejim apartheid Afrika Selatan jatuh. Rejim apartheid Israel akan jatuh. Tetapi kita, rakyat Palestin, tanggungjawab kita adalah untuk melanjutkan ataupun teruskan dengan ada perjuangan kita dan speed up the collapse of this apartheid. InsyaAllah this will happen. It needs international solidarity. Ini harapan Muslim Imran dan juga mungkin keseluruhan rakyat Palestin dan juga anak-anak muda di sana. Terima kasih kepada Muslim Imran, Pengerusi Pertubuhan Kebudayaan Palestin. Cukup jelas apa yang dinyatakan. Kita bersolidariti seluruh dunia untuk kita selamatkan Palestin dan menolak sebarang kekejaman oleh rejim Zionis. Dan pastinya kalau kita tidak mampu untuk menghunus senjata, kita sampaikan dengan kekuatan doa. Saya Ehsan Nahya, sekian dulu untuk agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.